dan selamat malam. Pertamanya kepada Ketua Pertarafan, Cikgu saya, Saudara Azmi, begitu juga Yang Kuasa Pertarafan, dan begitu juga kepada Sri Kandi, Sanditan, sahabat-sahabat semua, ahli-ahli pidato perdana. Jadi untuk ucapan saya pada malam ini, saya ingin bercakap tentang taufik keikhlasan. Jadi maksud keikhlasan ialah dalam istilah kita memberi sedekah atau kita membantu sesuatu badan kebajikan, dengan istilahnya memberi sebelah tangan sebelah kanan, sebelah kiri tidak mengetahui. Jadi maksud dalam ikhlas yang ingin saya bawa pada hari ini ialah setiap kerja-kerja kebajikan, setiap perjuangan, apa benda sekalipun dalam istilah memperjuangkan sesuatu benda, pastikanlah tanam dalam diri kita ialah keikhlasan. Jadi dalam keikhlasan tadi juga terlibat dengan antara hubungan manusia dengan manusia. Jadi antara manusia dengan manusia perlu juga wujudnya ikhlas. Jadi contoh, kalaulah hubungan kita sebagai pemimpin dengan rakyat-rakyat yang ada hari ini, di situ juga kita perlu menampilkan, perlu mewujudkan keikhlasan. Sama ada dalam keikhlasan dalam perjuangan, sama ada keikhlasan dalam perjanjian, sama ada keikhlasan dalam segala aspek dalam hubungan yang ada. Begitu juga dalam hubungan suami isteri, keikhlasan juga memainkan peranan yang penting. Jadi dunia hari ini saya tengok keikhlasan telah diabah. Kalau suami dan isteri hari ini, kalau sebuah suami banyak juga memainkan peranan ataupun banyak juga mengharumi kehidupan harian, tidak menggunakan atau tidak dalam istilah ikhlas. Berputar belik ke sana, berpusing ke sana, kayu 3 ke sana, kayu 4 ke sini. Jadi begitu juga dalam soal sebaliknya. Suami, isteri semuanya hari ini hidup dalam keadaan berpusing-pusing. Bermakna tidak ikhlas. Begitu juga dalam ibadat. Ibadat juga perlu menunjukkan satu keikhlasan supaya diri kita ini dinilai oleh manusia, diri kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu umat yang sempurna. Walaupun pada hari ini kita dimaki hamu, tapi kita tetap dengan satu keikhlasan, satu perjuangan, satu keikhlasan. Lambat laun keikhlasan kita akan muncul satu kehebatan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam istilah keikhlasan yang merosakkan keikhlasan kita hari ini, yang merosakkan keikhlasan dalam kehidupan adalah perkara yang tidak ikhlas. Ini merosakkan benda yang ikhlas, perkara yang tidak ikhlas. Kalau dari istilah orang-orang Islam, yang tidak ikhlas itu bermaksud riya. Riya. Jadi orang-orang kita hari ini rosak kerana riya. Kita hari ini riya ada di mana-mana, siang dan malam, pagi dan petang. Istilah riya ada dalam, bukan istilah kehidupan dalam bersama dengan riya, ada bersama kita. Kalaulah nak dinyatakan dari istilah riya, kalaulah kata orang-orang yang menderma. Orang yang menderma terbagi beberapa kumpulan. Saya ambil pada 2 contoh orang yang menderma hari ini. Satu contoh saya ambil daripada orang yang meniaga. Orang yang meniaga menggunakan derma dia, menggunakan derma dia tadi untuk menunjukkan kepada sesuatu badan, menunjukkan kepada satu kepimpinan. Contohnya kalau saya sebagai orang meniaga, saya pergi kepada bahagian-bahagian dalam politik atau menteri-menteri dalam politik, saya cuba memberi sumbangan atas apa yang diperlukan. Contohnya memerlukan buat surau, saya memberi. Tapi hati saya sama ada ikhlas atau tidak, tapi kebanyakannya adalah tidak ikhlas. Lebih menjurus kepada kepentingan dalam perniagaan saya. Itu dipanggil tidak ikhlas. Begitu juga kepada kepada orang lain yang cuba membuat ibadat. Ibadat hari ini yang berlaku di Malaysia hari ini, atau pada dunia hari ini, pada umat-umat hari ini, ibadat lebih pada juga banyak tidak berlaku pada tidak ikhlas. Yang tidak ikhlas ibadat, contoh ibadat zaman kali ini kita berpuasa. Kita berpuasa, kalau yang sebenar istilah berpuasa, kalau contoh berpuasa bulan Ramadan ialah menghambakan diri atas yang difardukan kepada kita
Dan antara pagi hingga ke petang, bermaknanya itulah keikhlasan. Yang ada hari ini berpuasa atas rasa nak pergi makan ke hotel. Orang ada jamu hotel sana, jamu hotel ke sini. Kalau pergi tak puasa, nak melakon tu tak hidup lah suasana pergi dengan puasa. Bermaknanya puasa juga, ibadat juga hari ini tidak ikhlas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keikhlasan yang anda hari ini biarlah lahir dari hati kita. Jangan ikhlas daripada mulut, jangan ikhlas daripada kulit saja. Biarlah ikhlas di dalam hati. Jadi saya teringat dalam satu cerita di zaman Rasulullah dahulu, sahabat-sahabat Rasulullah Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi dia khalifah, dia zaman dia tadi dia sembahyang subuh. Setiap pagi sembahyang subuh, dia lepas assalamualaikum, dia keluar. So umat tengok, mana pergi ni Abu Bakar? Tiap pagi assalamualaikum tak ada, assalamualaikum tak ada. Jadi hati sedia Umar bertanya-tanya, ke mana Abu Bakar pergi? Lantas satu hari dia menekatkan diri dia atas dasar kena tahu di mana Abu Bakar pergi. Selepas saja assalamualaikum, Abu Bakar pergi. Ikut belakang Abu Bakar, jumpa satu pondok rumah yang buruk. Abu Bakar masuk, dia pun minta. Sampai dalam rumah tak ada, Abu Bakar cuci pinggan, masak itu, bersih rumah, masuk baju. Selepas lihat semua sekali, Abu Bakar keluar. Selepas Abu Bakar keluar, Umar masuk berjalan. Di dalam rumah tadi ada budak kecil 2-3 orang. Ada satu perempuan yang tua. Umar bertanya, "Hai makcik, siapa kawan tadi?" Makcik jawab, "Aku tak tahu. Berapa lama dia datang?" "Dah lama sangat dia datang. Tiap-tiap pagi dia datang, tiap-tiap pagi dia datang. Kerjanya apa? Buat cuci ni, tolong itu, cuci pakaian, cuci ini. Dia balik, besok dia datang." Nak menyatakan kepada tuan-tuan bahawasanya Umar tadi, bahawasanya Abu Bakar tadi seorang khalifah. Kalau khalifah di zaman dahulu adalah Perdana Menteri zaman sekarang. Kerja dia membantu makcik tadi yang buta, cucu dia yang kehilangan anak mak dan bapak dia sebagai orang yatim. Jadi membantu dia dengan keikhlasan. Satu orang pun tak tahu. Umar sahabat yang cukup rapat sebenarnya. Umar tak tahu apa kerja Abu Bakar tiap-tiap hari. Jadi nak menyatakan di sini, dalam kehidupan kita, dalam perjuangan kita, sama ada dalam sedekah kita, sama ada dalam ibadat kita, sama ada dalam perjuangan kita, biarlah keikhlasan tertanam dalam diri. Biar hari ini orang tidak menyanjung kita, tetapi kalau keikhlasan ada pada kita, kemurnian hati ada pada kita, kita akan berjaya. Jadi marilah kita sama-sama menanamkan diri bersama-sama dengan saya hari ini. Tanamlah keikhlasan supaya wujudnya kesempurnaan, wujudnya hidup hebatnya umat, hebatnya masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.